يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه المجاهدين ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Ta'ala, kuliah subuh pada kali ini kita akan teruskan tentang kisah sahabat Ridwanullahu alaihim, dan kita masih lagi tentang kisah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan pada pagi ini insya-Allah kita akan tengok kelebihan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebagaimana yang kita telah lalui dalam kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau menerusi kitab ini, dia apabila dia mula-mula sejarah sahabat tu, dia akan mulakan dengan kisah pengislaman dia, karakter dia, asal usul dia, dan kemudian akan dia bawa masuk hadis-hadis berkaitan kelebihan sahabat. Kemudian lepas itu barulah dia akan cerita tentang kisah-kisah yang lain. Sebab kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi SAW ini, ada satu bab dalam setiap kitab hadis tu, Fadailus Sahabah, kelebihan-kelebihan sahabat. Jadi Nabi SAW ini dia ada kalanya dia memuji sahabat-sahabat tertentu, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar. Jadi berdasarkan hadis itu kita dapat lihat bagaimana ketinggian kedudukan sahabat-sahabat ni di sisi Nabi SAW, dan bagaimana ketinggian mereka di antara mereka. Sebab sahabat, di kalangan sahabat ni dia ada yang tinggi, ada kedudukan yang tinggi berbanding yang lain. Sebab sahabat-sahabat ni sebagaimana kita pernah sebut bahawa mereka ni tidak sama taraf dia. Ada yang tinggi sebagaimana mereka yang masuk ke medan perang Badar. Mereka yang masuk pada perang Badar ni tinggi kedudukannya berbanding dengan sahabat-sahabat yang tidak pergi ke perang Badar. Baik. Nabi SAW pernah bersama dalam satu hadis ini, hadis daripada Sahih Bukhari. Pada satu hari Nabi SAW sedang memegang tangan Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar berkata pada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, wallazi nafsi biyadihi." Kan? Sayyidina Umar dia kata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Tuhan lebih aku cintai berbanding dengan segala sesuatu kecuali diriku." Kemudian Nabi SAW kata, "La, wallazi nafsi biyadihi, hatta akuna ahabba ilayka min nafsik." Faqala Umar, "Fa innahu al-an, wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi." Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-an ya Umar." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Tidak, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sehingga aku lebih kamu cintai berbanding dengan dirimu sendiri." Maka Sayyidina Umar berkata, "Sekarang wahai Rasulullah, demi Allah, kamu lebih aku cintai berbanding diriku sendiri." Maka Nabi SAW bersabda, "Sekarang wahai Umar, telah sempurna imanmu." Baik, hadis ni dia menceritakan tentang kecintaan atau kasih kita kepada Nabi SAW. Setakat mana kita kena kasih Nabi SAW? Kita tahu bahawa kasih kepada Nabi SAW ini adalah satu fardu, wajib. Tapi setakat mana kita nak kasih kepada Nabi SAW ini? Jadi pada suatu hari Nabi SAW ini dia duduk bersama dengan Sayyidina Umar, dan Nabi ini dia pegang tangan Sayyidina Umar. Dia pegang tangan Sayyidina Umar. Mana dia pegang? Baik. Kita kalau dalam orang budaya Melayu kita ni, kalau kita pegang tangan kawan kita, apa rasa? Cuba duduk kita pegang. Lain orang kata ni, apa pasal tiba-tiba pegang tangan ni? Cuba kalau kita jalan nak pergi kedai ataupun satu tempat yang sama, jalan dengan kawan kita, kita pegang tangan kawan kita, apa rasa? Macam lain dia kata. Orang zaman sekarang dia panggil apa? Kunyit. Kunyit.
Kunyit ke awak ni? Kan. Sebab budaya Melayu kita ni, dia pegang tangan ni dia pelik. Tu kena ingat tu. Dia pelik. Jadi tapi dalam hadis ni konteks budaya Arab. Dia kena ingat benda tu. Sebab Arab ni tuan-tuan, dia apabila kalau contoh dia nak cakap dengan orang, dia akan pegang tangan. Nak kata kita pun pegang juga kan. Baik, pegang. Pernah satu cerita, satu ketika saya bekerja dekat satu bank ni bank Arab. Bank Arab ni. Jadi pada suatu hari ni ada satu persoalan, ada syekh daripada Saudi tu datang. Jadi saya ada 2-3 persoalan nak tanya dia. Jadi pergilah jumpa dia, pergi ke hotel dia, bagi tahu dekat syekh saya datang. Okey. Tunggulah dia. Nak tunggu punya lama sikit. Arab ni biasalah, dia lambat sikit. Tunggu tak apalah, dia syekh kan, kita ni orang biasa. Bila dia turun, dah siap lah. Dia kata, ada apa Abdul Rahman? Dia tengah salam dengan kita ni. Kata, syekh, aku ada 2-3 soalan. Dia kata, cuba tanya. Tanyalah apa yang kau nak tanya. Tanyalah saya. Tanya satu soalan. Masa tu, tunggu dia tu, saya tunggu di luar hotel tu. Saya tunggu di luar, lepas tu dia keluar. Salam. Tanya satu soalan, dia berjawab. Cerita. Lepas tu tanya lagi soalan lain. Dia cerita. Tiba-tiba lepas tu kata kita ke tepi sikit. Sebab kawasan tu kereta nak lalu kan. Tepi. Tak lepas lagi tangan ni. Tanya lagi. Tanya. Lepas tu tanya lagi soalan yang lain. Lebih kurang 30 minit. 30 minit begitulah. Lepas habis tu dia kata, ada lagi soalan? Abdul Rahman kata, tak ada. Tak ada. Okey. Baru lepas tangan. Jadi kalaulah kita dengan syekh tu, kita rasa biasa je. Tapi kalau orang lain tengok macam mana? Apa cerita pegang tangan tu? Apa cerita orang Melayu pegang tangan orang Arab lama, memang lama pegang, tak lepas-lepas. Nak menunjukkan budaya Arab dia memang begitu. Budaya Arab memang begitu. Sebab itulah kalau Arab satu lagi, kalau dia nak berjalan pun, nak berjalan pada satu tempat, kalau kita jalan 2 orang, kalau tuan-tuan biasa tengok orang Arab ni kan, dia akan masuk tangan dia seluk kan. Dia seluk macam ni. Lepas tu yang satu seluk macam ni. Dia jalan 2 orang. Itu budaya Arab. Kalau macam orang kawan kita Bangladesh, tengok Bangladesh macam mana kalau dia kawan 2 orang, dia pegang tangan sini kan. Dia pegang kadang-kadang ada hayun-hayun. Tu kita pun tengok apa cerita ni orang Bangladesh ni. Tapi nak sebut budaya dia tu. Tapi kalau orang Melayu buat, masalah besar. Masalah besar, jangan buat. Jadi nak buat benda ni kena tengok juga, kena tengok budaya juga. Kita kata, kalau macam pegang ni okey lagilah, tapi macam pegang tangan tu kan, mesra kita kata. Memanglah mesra, tapi orang budaya kita ni tak dapat nak terima benda macam tu. Kalau kita berada kat Bangladesh tak apa. Satu lagi tuan-tuan, kalau tuan tengok, kalau pergi ke Masjid Haram dan sebagainya, selepas pada subuh tu kan, lepas pada subuh ada zikir sendiri. Lepas tu kan ada setengah harap tu dia zikir, ada setengah harap baca Quran, ada setengah harap dia tidur kan. Dia tidur kat mana? Dia tidur, kepala dia letak kat mana? Letak atas riba kawan dia. Kita orang Melayu ada buat begitu ke? Tak ada. Kita orang tak buat begitu kan. Suami isteri pun tak buat juga rasa kan. Tapi Arab biasa. Nak tunjuk dia kalau mesra, dia akan ambil dia punya peha kawan tu jadi bantal. Itu nak ceritanya Nabi SAW dia pegang Sayyidina Umar tu. Ini kemesraan. Jadi Sayyidina Umar dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kamu, wahai Rasulullah, aku kasih pada kamu lebih daripada segalanya. Tinggi kecuali diriku. Maksudnya Sayyidina Umar dia kasih pada Rasulullah ni nombor 2 lah. Yang pertama tu diri dia, yang kedua baru Nabi SAW. Ini Sayyidina Umar sebut. Kemudian Nabi SAW kata, bukan begitu cara nak kasih pada aku ni. Hatta akun ahabba ilaika min nafsik. Kamu kena mengasihi aku sehingga lebih daripada diri kamu. Maksudnya Sayyidina Umar dia kena kasih Nabi nombor 1, nombor 2 barulah diri dia. Asal Sayyidina Umar tu kasih Nabi tu nombor 2, diri dia yang atas. Barulah Sayyidina Umar tahu salah tu. Kemudian dia kata fa innahu al-an, dia kata. Baru dia tukar dalam hati dia, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang ni wahai Rasulullah, kamu ni aku lebih kasih daripada diriku. Kemudian barulah Nabi SAW kata, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, kamu kasih kepada diriku yang sempurna. Ini kalau tuan-tuan tengok, kalau kita nak bercakap tentang kasih pada Nabi SAW, kebanyakan orang dia akan ambil pada hadis ni. Hadis ni kuat sebab hadis daripada Sahih Bukhari.
Dan benda tu diajar oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi kalau kita tengok dari segi hadis ni, sukar sebenarnya nak buat benda tu. Kita kata kita kasih Nabi. Setakat mana kita kasih tu? Kita kasih tu. Setakat mana kita letak kasih Nabi tu? Ini sukar. Ini nak kata, nak mengasihi Nabi ni kalau ikut yang sebenar hakikatnya, kita kena kasih Nabi SAW yang atas sekali tu. Kalau bertembung antara Nabi SAW dengan benda lain, kita akan dahulukan yang Nabi SAW itu. Kalau antara perintah Nabi SAW dengan perintah orang lain, kita akan dahulukan perintah Nabi SAW. Ini nak membuktikan kepada manusia sama ada kita ni kasih ataupun tidak. Jadi boleh kita lihat dalam diri kita setakat mana kita kasih pada Nabi SAW. Sebab orang kita kadang-kadang dia suka bercakap, kasih pada Nabi, setakat kasih pada Nabi. Tapi adakah kamu kasih benar-benar pada Nabi SAW? Adakah hanya setakat memakai benda-benda sunnah dan sebagainya, tapi perintah Allah Ta'ala, perintah Nabi SAW, kita pinggirkan. Ini bukan kasih pada Nabi SAW. Kalau kasih pada Nabi SAW, apa jua yang disebut oleh Nabi SAW, kita buat. Kita cuba lakukan sedaya upaya kita. Itulah yang dinamakan pada kasih pada Nabi SAW. Baik. Kemudian Nabi SAW dalam satu hadis riwayat Bukhari, dia kata, bainama ana naimun ra'aitun nas uridu alayya wa alaihi kumsun faminhun ma yablu sudi. Tak pastilah dia punya baris ni, tapi macam ni lah dalam kitab dia. Wa minha ma yablughu duna zalik wa uridu alayya Umar wa alayhi qamisun ishtara qalu fama awwaltahu ya Rasulullah qala ad-din. Di dalam mimpi Nabi SAW, aku bermimpi dan aku melihat orang-orang dibawa ke hadapanku dengan memakai pakaian. Ini dalam mimpi Nabi SAW. Di antara pakaian itu ada yang sampai dada dan ada pula yang kurang daripada itu. Pakaian tu maknanya sampai ke sini, ada yang kurang. Lalu Sayyidina Umar dibawa ke hadapanku dengan pakaian dia yang dia herit, maksudnya panjang. Lantas sahabat bertanya, apa yang dimaksudkan dengan pakaian yang panjang tu wahai Rasulullah? Nabi SAW kata, agama. Baik. Hadis ni nak menunjukkan bagaimana kedudukan, ketinggian agama Sayyidina Umar Al-Khattab ini berbanding dengan sahabat-sahabat lain. Jadi dalam mimpi Nabi SAW ini dibawa orang-orang ke hadapan Nabi SAW dan memakai pakaian. Ada pakaian yang sampai dada dan ada yang kurang. Jadi kita kalau fikir di sini, pakaian tu dia tak macam kita ni lah. Pakaian ni kalau dia macam kain tu kan, kalau kita kalau pakai baju kemeja ke baju jubah kan, masukkan semua ke bawah kan. Jadi ini sampai ke dada. Pakai mana wallahu alam. Tapi adakah dia sama tutup atau ke bawah? Tapi Sayyidina Umar Al-Khattab ni pakaian dia labuh ke bawah. Jadi sahabat pun tanya, apa dimaksudkan dengan pakaian tersebut? Dan Nabi SAW kata, agama. Jadi agama yang dipegang oleh Sayyidina Umar Al-Khattab itu begitu kuat dan kemas sekali sampai lebih labuh daripada orang lain. Baik. Dalam hadis ni kita akan timbul persoalan. Adakah Sayyidina Umar ni menunjukkan dia punya pegangan agama dia kuat tu berbanding sahabat? Maknanya dia lebih tinggi daripada Sayyidina Abu Bakar. Dia ulama dia akan bincang begitu. Jadi ulama kata dalam hadis ni Nabi SAW kata dibawa manusia ke hadapan Nabi SAW. Dan kemungkinan tidak ada pun Abu Bakar dalam tu. Bukan dibawa semua. Sebab kita tahu bahawa Sayyidina Abu Bakar ni di kalangan sahabat dia yang paling tinggi berbanding dengan sahabat lain. Jadi bila ada hadis begini, seolah-olah kalau kita baca, macam lebih tinggi pada orang lain ni. Ulama kata bukan begitu. Sebab yang dibawa itu Sayyidina Umar. Jadi kemungkinan Sayyidina Abu Bakar pun tidak ada dibawa ke depan bersama Nabi SAW. Kalaulah Sayyidina Abu Bakar tu ada, pasti dia itulah yang akan lebih tinggi pegangan agamanya berbanding Sayyidina Umar. Bagaimana kalau kita ingat ada satu hadis pada awal bicara tentang kisah Sayyidina Umar ini, Nabi SAW kata, jika ada Nabi selepas aku, pastinya Sayyidina Umar. Kan? Jadi kalau orang bicara tu kata,
Kenapa tak ambil Sayyidina Abu Bakar? Sebab itulah ulama' dia takwil, dia kata tidak bermakna dengan kelebihan Sayyidina Umar itu menunjukkan dia tu lebih tinggi daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitulah dalam hal ini. Kemudian ada satu hadis Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW sebut, bainama ana naim. Nabi SAW ketika aku sedang bermimpi. Ini pasal mimpi lagi. Dia kata, syaribtu hatta anzura ila ray yajri fi zufuri atau fi azfari, summa nawaltu Umar faqalu fama awwaltahu ya Rasulullah, qala al-ilm. Nabi SAW dia kata, aku bermimpi minum susu sampai aku melihat hilangnya dahaga keluar daripada kuku-kukuku. Kemudian aku memberikannya kepada Umar. Kemudian sahabat Nabi pun tanya pada Nabi, apa maksudnya? Sebab mimpi ni kan, kalau kita mimpi ni, dia kadang-kadang ada simbolik-simboliknya. Kan macam kalau orang kita ni kalau mimpi apa, kena patuk ular kan. Mana ular tu maksud nak kahwin tu. Kan? Tiba-tiba kita mimpi ular kejar kita. Ular besar. Nak patuk ular lah tu. Apa? Orang kata apa? Nak kahwin lah tu. Kalau mimpi satu lagi apa? Terjatuh kursi tu. Ada aksiden lah tu. Orang kata lah, wallahualam. Tetapi kebanyakan kalau yang patuk ular tu boleh katakan kebanyakannya berlaku begitu. Maksudnya apa? Nak kahwin. Sama ada kamu tu nak kahwin ataupun ada kerabat kamu yang nak berkahwin. Baik. Jadi begitu juga Nabi SAW ini, apabila dia bermimpi, dia kata, aku nampak aku minum susu, aku minum, kemudian dahaga tu hilang melalui jari-jari aku ni. Jadi sahabat tanya, apa maksud takwil mimpi ni? Jadi Nabi SAW kata, kemudian benda tu diambil oleh Sayyidina Umar, kemudian aku berikannya kepada Sayyidina Umar. Jadi Nabi SAW kata, ia adalah ilmu. Jadi menunjukkan bahawa ilmu daripada Nabi SAW itu diberikan kepada Sayyidina Umar berbanding dengan orang lain. Ini menunjukkan ketinggian Sayyidina Umar Al-Khattab dalam ilmu. Dan benda tu memang terbukti bahawa di kalangan sahabat ini, Sayyidina Umar tu adalah antara sahabat yang ilmunya tinggi, dengan pengamatan dengan analisanya lebih tinggi berbanding dengan sahabat-sahabat lain. Sebagaimana dalam satu yang riwayat lain pula, Sayyidina Umar dia kata, aku dan seorang tetangga daripada Ansar tinggal di perkampungan Bani Umayyah bin Zaid di tepi Madinah. Kami bergiliran datang kepada Nabi SAW. Satu hari dia datang dan satu hari aku yang datang. Hanya bergilir-gilir. Jika aku yang datang, aku akan sampaikan kepadanya wahyu atau selainnya pada hari itu. Kemudian jika dia datang, maka dia akan melakukan benda yang sama. Ini pun diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Maksud di sini ialah Sayyidina Umar ini dengan seorang sahabat Ansar, dia bergilir-gilir nak belajar dengan Nabi SAW. Ada kalanya Sayyidina Umar pergi berjumpa Nabi, ada kalanya yang Ansar tu yang akan berjumpa Nabi. Jadi apabila orang yang hadir berjumpa Nabi SAW tu, dia kembali nanti dia akan beritahu kepada yang tidak hadir. Ini satu pengajaran yang hebat bagi kita, bagi nak membelajar ilmu. Contoh kalau kita dekat mana-mana ada tempat pengajian, kuliah maghrib ke kuliah subuh dan sebagainya, kadang-kadang kita nak pergi tu tak sempat. Kadang-kadang kita punya kerja kita tu tak sempat untuk sampai pada waktu dia tu. Jadi apabila kita tak sempat itu, kita kena pasang seorang ni wakil kita ni, maksudnya dia catat ke apa, lepas tu kita boleh jumpa dia, tu ambil nota dia apa yang ustaz tu cerita. Dan kalaulah dia tak datang, kita pula ambil nota tu, kita bagi tahu kepada dia. Ini satu orang kata cara yang bagus dalam nak mempelajari ilmu. Sebab kalau kadang-kadang biasa kita ni, kalau kita tak sempat dah. Lepas tu kita bila datang sekali lagi tu, kita tak tanya pun yang kawan kita, apa ustaz tu mengajar dulu, kita tak tanya. Tapi kalau ikut dari segi pengajian ilmu, masa yang tak sempat tu dia akan letak pada orang lain supaya orang tu menjadi orang kata wakil kita. Dia ambil nota dan sebagainya, dan kita dapat mempelajari benda yang sama. Begitu juga Abdullah bin Umar. Dia sebut Abdullah bin Umar ni anak pada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia kata Sayyidina Umar ini mengkaji surah Al-Baqarah selama 12 tahun. Setelah dia menguasainya, dia menyembelih unta. Jadi surah Al-Baqarah ni kita tengok antara surah yang panjang
surah itu pun kalau kita baca tak adalah sampai 12 tahun. 12 tahun ni lama kan. Tapi Sayyidina Umar ni dia mengkaji, kalau ikut dalam Imam Az-Zahabi ni di riwayat, anak Sayyidina Umar sini dia kata bapa dia mengkaji surah Al-Baqarah ni selama 12 tahun. Kemudian lepas dia menguasai, maksudnya dia mentadabbur, dia memahati isi-isi kandungan dalam ayat Quran tersebut, selepas dia menguasainya, dia menyembelih unta. Ini nak menunjukkan bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab ni, dia dalam mempelajari ilmu ini memang orang kata betul-betul tekun dan mendalam ilmu dia. Sebab kalau kita lihat Sayyidina Umar Al-Khattab ini, cerita Sayyidina Umar Al-Khattab ni kalau kita biasa dengar, dia ni orang berani, orang yang gagah, orang yang apa, sanggup lawan apa saja. Tetapi kalau bab ilmu, bab apa ni jarang dicerita. Tapi itu antara ciri-ciri Sayyidina Umar Al-Khattab yang jarang kita dengar. Sayyidina Umar Al-Khattab dia pernah sebut, dia kata tafaqahu qabla an tusawwadu. Hendaklah kamu mendalami ilmu agama sebelum kamu dilantik menjadi pemimpin. Ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Tafaqahu qabla an tusawwadu. Hendaklah kamu mendalami ilmu agama sebelum kamu dilantik menjadi pemimpin. Ayat ni biasa kita dengar jika mana-mana penceramah dia nak cerita tentang kepemimpinan. Jadi akan ambil ayat ni. Kamu pemimpin ini dia perlu mempelajari ilmu dulu sebelum kamu memimpin. Baik. Tapi kalau kita tengok, kalau kita faham di sini, maksudnya kalau seorang tu nak memimpin, nak mentadbir sesuatu komuniti, suatu masyarakat ataupun negara dan sebagainya, dia perlu ada satu ilmu. Dia tidak boleh untuk mentadbir tu tanpa ilmu. Sebab apabila dia mentadbir tanpa ilmu, rosaklah masyarakat tu. Sebab dalam masyarakat kita ni, kalau tengok, dia ada dua golongan yang memberi pengaruh yang besar, iaitu ulama dan pemerintah. Jika pemerintah dan ulama tu baik, maka akan baiklah masyarakat. Tetapi jika pemerintah dan ulama tu dia kurang baik, maksudnya tidak melakukan sebagaimana yang sepatutnya, maka akan rosaklah masyarakat. Sebab tu kita tengok mana-mana masyarakat yang rosak, negara yang rosak ataupun komuniti yang rosak, kita tengok bagaimana pemerintah dia ataupun orang yang memerintah, ketua dia. Kalau ketua dia rosak, rosaklah masyarakat tu. Tengok dulu, adakah ada ulama di situ yang mengajar dan sebagainya. Kalau tiada ulama yang mengajar, rosaklah masyarakat. Baik, itu pahaman yang pertama. Pahaman yang kedua, kalau kita tengok dalam Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari, sebab benda hadis ni diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, dia kata maksud Sayyidina Umar itu ialah apabila kepimpinan itu, bahawa kepimpinan itu kadang-kadang boleh menjadi penghalang untuk mendalami ilmu agama, kerana kesombongan dan kedudukan dapat menghalang seorang pemimpin untuk duduk bersama para pencari ilmu. Imam Malik berkata aib, dia kata bagi seorang hakim sudah tidak lagi menjadi hakim, dia tidak mahu kembali ke tempat di mana dia pun pernah belajar. Maksud apa? Maksudnya ialah dari segi kata-kata Sayyidina Umar ni, tafaqahu qabla an tusawwadu, ialah apabila orang tu memimpin, dah jadi pemimpin, dia akan rasa tak sedap nak duduk bersama orang biasa ni, nak mendengar apa yang diajar orang lain. Sebab dia ni dah pemimpin dah ni, tiba-tiba duduk ni. Dia ada kadang-kadang ada rasa ego dia tu. Jadi ego ni ada satu benda yang besar dalam diri manusia. Sukar juga kita nak rawat. Baik. Contoh kalau kita ni dah ilmu ada banyak, dah belajar tinggi dan sebagainya, tiba-tiba dalam tempat kita tu ada kuliah kan, tazkirah kan. Kadang-kadang kita tak duduk. Kita pergi tempat lain. Sebab bagi kita apa yang dicakap tu benda yang biasa je, ataupun rendah je. Tetapi kalau kita perhatikan, kalau kita cuba duduk, kadang-kadang orang yang sebut kepada kita tu, kadang-kadang benda tu kita tak pernah dengar pun. Tak pernah dengar. Contoh biasa macam mana? Kalau rakan-rakan kita tabligh, kan? Tabligh kan kadang-kadang lepas solat dan sebagainya, dia ada buat bayan, taklim sebagainya tu. Kadang-kadang apa yang dia cerita tu kadang-kadang benda yang sama. Tapi kalau cuba kita duduk tu, kadang-kadang dia cerita tu benda tu kita tak pernah dengar.
Ada kadang daripada banyak-banyak tu ada satu benda yang kita boleh ambil untuk bawa balik. Itu benda tu. Jadi sebab itulah setinggi mana kita belajar ataupun sedalam mana kita belajar ataupun kita ni belajar lama dah. Tetapi bila ada orang mengajar dan sebagainya, cuba kita duduk. Bila kita duduk, kita akan tahu bahawa ada benda juga ilmu ni yang kita tak pernah dengar. Dan kadang-kadang apa yang dia cerita tu, dia baca hadis dan sebagainya, pemahaman dia tu kadang-kadang lebih lagi daripada apa yang kita faham. Ini ilmu Allah Ta'ala ni, dia tidak pernah habis. Itu juga dia mengajar kita. Jadi apabila dari segi Ibn Hajar ni, dia sebut kalau orang tu memimpin, kadang-kadang dia akan menyebabkan rasa ego dia. Jadi sebab itulah kalau nak memimpin, sebelum memimpin kena belajar betul-betul. Dan kadang-kadang yang seterusnya ialah kesibukan mentadbir itu menyebabkan tidak sempat nak menuntut ilmu. Itu dia. Semasa dulu ada pernah, masa saya kecil-kecil di Kelantan ni, apabila ada kuliah tafsir, salah seorang YB, wakil rakyat, ustaz, dah meninggal beberapa tahun lama. Dia sebut dalam kuliah tu, dia kata apa yang saya ajar ni, dia kata berdasarkan apa yang saya belajar, saya baca dan belajar masa sebelum jadi YB ni, dia kata. Bila jadi YB ni, kata tak sempat dia kata nak ni, tak sempat nak rujuk kitab apa. Ni ustaz besar. Ustaz kalau nama dia Ustaz Abdullah Iraqi. Ustaz Abdullah Iraqi ni orang hebatlah. Dia belajar di Iraq, Universiti Iraq. Jadi dia kata apa yang saya sebut ini ialah apa yang saya belajar dulu dan apa yang saya baca masa dulu. Itulah yang ilmu yang saya ajar kepada kamu ni. Kalau nak kira dengan nak rujuk balik tak sempat. Sebab dengan tugasan, dengan waktu yang suntuk tu, YB dan masa tu juga Esko Kerjaan Negeri ni, tak sempat. Jadi itulah yang disebut kepada kita. Jadi apabila kita ni sebelum kita memerintah ataupun kita memegang satu jawatan, kita perlu untuk mendalami agama tu. Bila sampai satu masa kita tak akan sempat. Baik. Kemudian dalam Inul Asir, dia cerita, dia kata daripada Wabisah bin Jabir, dia kata aku tidak melihat seorang yang paling mengasihi rakyatnya dan lebih baik kepada mereka berbanding Abu Bakar As-Siddiq. Aku tidak melihat seorang yang lebih baik bacaannya terhadap Al-Quran, paling faqih dalam agama Allah, paling teguh berjalan di atas batasan Allah, dan paling disegani oleh manusia berbanding Umar Al-Khattab. Aku juga tidak pernah melihat seorang yang paling berasa malunya berbanding Uthman bin Affan. Ini satu pujian kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Kalau dilihat di sini ialah dari segi bacaannya tentang Al-Quran, faqih dalam agama dan teguh berjalan di atas batasannya. Ini pujian pada Sayyidina Umar. Baik. Contoh Sayyidina Umar Al-Khattab dari segi ilmu dia. Pada suatu malam di bulan Ramadan, Abdul Rahman bin Abdul Qari disebut, aku keluar bersama Umar Al-Khattab. Ketika itu orang solat secara berkumpulan dan ada yang solat untuk dirinya sendiri dan ada yang solat dengan beberapa orang. Maka Sayyidina Umar kata, sekiranya aku mengumpul mereka di belakang seorang imam, nescaya itu lebih baik. Jadi ini masa bulan Ramadan ni. Nak cerita ni pasal solat tarawih. Solat tarawih ni kita kena ingat bahawa Nabi SAW, kalau ikut riwayat, Nabi ni dia hanya solat bersama dengan sahabat 3 hari je, 3 atau 4 hari. Itu je yang bersama sahabat. Kemudian Nabi kata solat sendiri-sendiri. Takut jadi benda tu fardu. Tu kita kena ingat. Yang kita solat 30 hari ataupun 29 hari ataupun sebulan Ramadan tu, Nabi hanya solat 3 atau 4. Kemudian masa Sayyidina Umar ni barulah bermulanya solat tarawih secara jamaah, secara rasminya. Sebab dia tengok ramai orang solat sini-sini dan ada yang berjamaah. Dan Sayyidina Umar dia kata, baik aku kumpulkan di bawah satu imam. Kemudian Sayyidina Umar bertekad mengumpulkan mereka di belakang Ubay bin Ka'ab. Kemudian aku keluar pada malam yang lain sementara orang-orang solat di belakang imam mereka. Jadi Sayyidina Umar kata, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Dan orang yang tidur, iaitu tidak ikut solat
lebih baik daripada, dan orang-orang yang tidur tidak ikut solat ketika itu tetapi menangguhkannya hingga akhir malam lebih baik daripada yang ikut solat. Baik. Apa yang kita nak sebut sini ialah Sayyidina Umar Al-Khattab, bagaimana dia punya pemahaman agama dia yang begitu tinggi. Nabi SAW solat tarawih dengan sahabat 3 hari begitu jemaah. Semasa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak ada pun solat tarawih secara jemaah. Tetapi pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab ni, dia buat satu yang Nabi SAW tak buat, itu solat tarawih secara jemaah. Ini yang Sayyidina Umar kata, inilah sebaik bid'ah. Bid'ah sebagaimana kita faham ialah benda yang tidak dilakukan, amalan agama yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi ada juga bid'ah yang bid'ah ni benda Nabi tak buat, Sayyidina Umar buat. Zaman kita kan sekarang ni, kalau kita buat satu benda ni, ini Nabi tak buat, Nabi tak buat. Kadang-kadang kita terpalit dengan kata-kata tersebut. Sedangkan kita dah tengok bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab kata ini adalah benda bid'ah yang Nabi SAW tak buat, tapi ia adalah yang baik, iaitu solat tarawih berjemaah. Jadi itulah setengah-setengah ulama' dia kata bid'ah ini ada yang hasanah dan ada yang sayyi'ah. Ada bid'ah yang baik dan ada yang tidak baik. Tapi kalau ada setengah pihak lain, bagi dia bid'ah ni semua. Tapi kalau kita lihat ni, ini Sayyidina Umar Al-Khattab, dia melakukan benda ni. Begitu juga kalau tuan-tuan tengok, kalau kita ingat kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana dia menghimpunkan Quran itu. Nabi SAW tidak pernah menghimpunkan Quran pada satu suhuf. Tapi Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar dengan cadangan daripada Sayyidina Abu Bakar, Umar sendiri buat benda itu. Itu pun adalah benda bid'ah sebenarnya, sebab Nabi SAW tak buat, tapi dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, berdasarkan cadangan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Itu Sayyidina Umar Al-Khattab ni, dia punya pemikiran dia tinggi berbanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini adalah antara sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dia kata, menurutku penghuni sebuah rumah yang tidak merasai kesedihan ketika Umar Al-Khattab ini gugur ataupun wafat adalah penghuni rumah yang buruk. Rumah Umar Al-Khattab adalah orang yang paling alim di antara kami, paling menguasai kitab Allah dan paling faqih dalam perkara agama Allah. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni adalah kalau segi sahabat antara yang faqih, ulama, sahabat-sahabat yang faqih. Sebab sahabat-sahabat ni bukan semuanya faqih. Faqih ni maksudnya mahir tentang hukum. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni dia memuji Sayyidina Umar Al-Khattab. Kalau kita nak kata mudah ialah orang alim ni dia puji orang alim lain. Jadi orang alim ni dia nak puji orang tertentu, dia tidak semudah itu. Kalau orang tu betul-betul alim, barulah dia akan puji. Begitu juga Ibnu Mas'ud, dia sebut dalam yang lain, dia kata sekiranya ilmu Umar ini diletak di salah satu sisi timbangan, lalu ilmu orang-orang di muka bumi diletak di salah satu sisinya lain, tentu ilmu Umar ini lebih berat. Ini diriwayatkan dalam Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam Nubala. Jadi maksudnya ini dari segi orang kata sastra Arab. Maksudnya perumpamaan. Apabila ilmu Sayyidina Umar ni diletak di satu timbangan, ilmu yang lain di satu timbangan, berat lagi ilmu Sayyidina Umar Al-Khattab. Nak tunjuk betapa tingginya ilmu Sayyidina Al-Khattab ni berbanding dengan orang yang lain. Baik. Seterusnya kita tengok bagaimana kita nak lihat bahawa kehebatan ilmu Sayyidina Umar Al-Khattab ini. Antara ciri-ciri Sayyidina Umar Al-Khattab ini ialah banyak pendapatnya ni, pendapat yang dikeluarkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab ni selari dengan apa yang diturunkan oleh wahyu kepada Nabi SAW. Jadi Sayyidina Umar dia akan sebut satu benda ataupun ditanya satu persoalan kepada Nabi SAW. Tidak lama kemudian wahyu tu akan turun sama sebagaimana yang ditanya oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Ataupun kadang-kadang Sayyidina Umar kata begini, turun ayat Quran sama macam yang disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebab itulah kalau kita lihat mengapa banyak dari segi ulama' dia kata kata-kata Sayyidina Umar ini yang
selari dengan Al-Quran. Kalau ikut dalam Imam As-Suyuti ada lebih kurang 20 tempat. Maksudnya Sayyidina Umar sebut, tak lama kemudian turunnya wahyu sama ataupun bersetuju dengan pendapat Sayyidina Umar Al-Khattab. 20 tempat. Bukan satu. Kalau satu kita kata hebat dah. Hebatlah sebab wahyu tu daripada Allah Ta'ala ni. Ni 20 tempat. Dan Sayyidina Umar sendiri sebut daripada hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari, dia kata pendapatku sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam 3 perkara. Jadi Sayyidina Umar disebut, dia kata yang pertama, aku berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, sekiranya kita menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat solat, maka turunlah wattakhizu min maqami Ibrahim musalla. Yang pertama Sayyidina Umar kata, pendapatku sesuai dengan firman Allah Ta'ala. 3 perkara. Ini kalau kita perhati ni, Sayyidina Umar ni disebut pendapatku sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Seolah-olah wahyu tu turun dulu, dia kata sebut dulu. Tapi kalau ikut ceritanya, Sayyidina Umar sebut dulu baru wahyu. Tapi dia nak, orang kata nak beradab dengan Al-Quran ini, dia kata pendapatku ni sesuai dengan yang diturunkan oleh wahyu, oleh Al-Quran. Pertama, Sayyidina Umar ni dia kata, apa kata kalau dijadikan makam Ibrahim tu sebagai tempat solat? Jadi kemudian turunlah ayat Quran, wattakhizu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah makam Ibrahim tu tempat solat. Makam Ibrahim ni tuan-tuan, kalau kita tengok di Mekah itu, di Kaabah, apabila kita tawaf tu, lepas daripada Hajarul Aswad tu kan, Hajarul Aswad tu kan kita corner sikit tu, corner ke kiri tu kan ada satu makam. Makam di situ maksudnya bukan kubur. Setengah orang panggil makam bagi dia kubur. Bukan. Kalau kita tengok kat cermin tu kan ada kesan tapak kaki tu. Baik. Kesan tapak kaki tu kalau kita tengok dalam tafsir Ibn Katsir, asal usulnya apa? Asal usulnya dia kata tempat itu, batu yang saya nampak tu, kalau kita ingat bila kita dalam tawaf ni, lepas kita tawaf kan, lepas tawaf 7 tu kita sunat solat di belakang makam Ibrahim kan, itu solat. Tapi sekarang ni sukar dah nak buat tu. Tapi ulama kata selagi mana kita boleh solat di belakang itu, kira pun sama. Kalau ikut dalam tafsir Ibn Katsir, batu yang kita lalu tu, pernahkah kita terfikir kenapa tiba-tiba batu tu kat situ? Bukankah lebih baik kalau dia tu tempat lain? Kan orang tengah pusing tawaf, tiba-tiba ada situ. Kan kadang-kadang menyebabkan sesak situ. Sekarang sesak. Tapi kalau kita pernah pergi tawaf 20 tahun dulu, tak sesak sangat sana tempat tu. Tapi sekarang ni dah jadi ramai. Kalau ikut dalam tafsir Ibn Katsir, batu tu sebenarnya sejarah dia, batu tu dia bukan di situ. Batu dia melekat di tepi Kaabah tu. Itu tempat yang asal. Kemudian dia alih, Sayyidina Umar Al-Khattab ni alih ke tempat sekarang. Jadi asal usul tu batu tu apa? Ada 2 pendapat ulama. Dia kata batu tu asal usulnya ialah batu semasa nak buat Kaabah. Bila nak buat Kaabah ni, Nabi Ibrahim dia berdiri di atas batu. Dan batu dia agak lembut, menyebabkan apabila Nabi Ibrahim dia berdiri atas tu, berbekaslah kawasan tempat dia kaki bijak tu. Jadi sampai sekarang berbekas. Yang kedua, ada ulama kata batu tu ialah selepas siapnya Kaabah, Nabi Ibrahim ni dia mengajak kaum dia untuk melakukan haji. Jadi duduk atas batu tu dan berberkaslah pada batu tersebut. Baik. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab apabila dia alihkan batu tersebut kepada tempat sekarang, selepas daripada kematian, masa dia alih tu tidak ada seorang sahabat pun yang menghalang. Masa Sayyidina Umar ni masih sahabat ramai lagi. Tidak ada seorang pun sahabat yang menghalang. Kata, wahai Sayyidina Umar, tak perlulah kamu letak di situ. Jadi selepas pada Sayyidina Umar wafat dan sebagainya, ada perbincangan di kalangan ulama ni nak alih balik batu tu. Nak alih. Jadi ada setengah ulama dia kata, kenapa kita nak alih? Dia kata, sedangkan semasa sahabat itu Sayyidina Umar alih tu, sahabat lain pun diam, bersetuju tak perlu alih. Jadi tak perlulah kita nak alih. Jadi sebab itulah sampai sekarang kita boleh lihat makam Ibrahim tu berada di situ.
yang telah dialih oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab dia kata alangkah, dia kata kalau tempat makam Ibrahim dia jadi tempat solat. Jadi turunlah ayat Quran, wattakhizu min maqam Ibrahim musalla. Jadikanlah tempat makam Ibrahim itu tempat solat. Asal usulnya melekat masa zaman Nabi SAW. Kemudian yang kedua, pendapat Sayyidina Umar ni yang bersamaan dengan ayat Quran ialah Sayyidina Umar kata ayat hijab. Dia kata, wahai Rasulullah, sekiranya engkau memerintah isteri-isterimu untuk berjilbab atau berhijab, kerana yang berbicara mereka ada orang baik dan orang yang tidak baik. Jadi semasa tu tidak wajib untuk menutup kepala ni, pakai hijab ni, hijab. Kemudian barulah turun ayat hijab. Nak katanya bagaimana Sayyidina Umar ni dia jauh. Dia sebut kemudian datanglah wahyu kemudiannya. Selepas yang lain pula Sayyidina Umar sebut isteri-isteri Nabi ni berkumpul kerana cemburu kepadanya, maka aku berkata kepada mereka, jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri-isteri yang lebih baik. Maka turunlah ayat ini. Ada cerita yang lain kalau kita tengok dalam kisah isteri-isteri Nabi ni, dia diorang ni cemburu dengan Nabi SAW ni. Cemburu antara seorang-seorang kan, sifat biasa dalam diri manusia. Dan begitu juga dalam diri isteri-isteri Nabi ni. Jadi Sayyidina Umar ni dia pernah katakan, dia kata jika Nabi SAW cerai kamu, Allah akan ganti yang lebih baik kepada Nabi SAW. Kemudian turunlah ayat sama sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Tu nak kata bagaimana hebatnya Sayyidina Umar Al-Khattab. Dalam riwayat Imam Muslim pula, Sayyidina Umar dia kata, pendapatku sesuai dengan kata-kata Allah Ta'ala dan 3 perkara, iaitu makam Ibrahim, hijab, dan yang ketiga tawanan perang. Dalam tawanan perang Badar, sebagaimana kita ingat dalam peperangan Badar itu ada orang-orang Quraisy ini ditawan oleh tentera Islam. Dan apabila ditawan, Nabi SAW tanya kepada Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dia kata, apa pendapat kamu tentang tawanan tu? Orang Quraisy yang ditawan tu nak buat apa? Ini kali pertama peperangan ni, selepas habis peperangan. Sayyidina Abu Bakar dia kata, wahai Nabi Allah, mereka adalah para sepupu dan keluarga besar kita. Maksudnya yang kita tawan tu adalah keluarga kita, kaum kerabat kita. Maka menurutku sebaiknya Tuan mengambil mereka sebagai tebusan yang kita jadikan sokongan bagi kekuatan kita dalam melawan orang-orang kafir. Semoganya Allah membimbing mereka kepada Islam. Jadi ambil tawanan tu supaya dia boleh bekerja untuk Islam. Dia mengajar ke, dia buat apa je, kita untuk kekuatan Islam. Jadi cadangan Sayyidina Abu Bakar ni maksudnya tidak perlu bunuh lah tawanan ni. Tawanan tu perlu melakukan kerja. Kemudian Nabi SAW tanya Sayyidina Umar, apa pendapat kamu wahai Ibnu Al-Khattab? Sayyidina Umar dia kata, tidak demi Allah, wahai Rasulullah, pendapatku tidak sama dengan pendapat Abu Bakar. Sayyidina Umar ni kan dia jenis, orang kata jenis vokal. Apa yang dia rasa benar dia akan sebut. Dia tak ada akan bersembunyi. Dia kata, aku berpendapat sebabnya Tuan membiarkan kami memenggal mereka. Tuan boleh mengizinkan Ali untuk membunuh Aqil. Tuan boleh juga mengizinkan aku untuk membunuh fulan, iaitu kerabat dia. Kerana mereka adalah pemimpin kekufuran dan para pembesarnya. Jadi bagi Sayyidina Umar pula, dia kata kita tak boleh bagi mereka ni hidup, sebab mereka ni dah menentang Islam. Sebaiknya penggal kepala mereka ni. Jadi Sayyidina Umar dia kata Nabi SAW boleh suruh Sayyidina Ali ni bunuh Aqil, dan boleh suruh dia tu bunuh kerabat dia sendiri. Dia tak ada masalah. Jadi ada dua pendapat. Satu pandangan daripada Abu Bakar, kita tak payah bunuh tawanan ni, kita ambil manfaat daripada tawanan ni. Dan manakala yang Sayyidina Umar Al-Khattab tak boleh, dia kata dia cadang bunuh saja tawanan ni, sebab mereka ni adalah mereka yang menentang Islam, dan yang besar, orang besar yang menentang Islam. Sayyidina Umar dia kata Rasulullah SAW pun cenderung kepada pandangan Abu Bakar dan tidak cenderung kepadaku. Maksudnya Sayyidina Nabi SAW memilih pandangan Abu Bakar. Keesokan harinya aku datang untuk berjumpa Rasulullah SAW, dan ternyata Rasulullah dan Abu Bakar duduk sambil menangis.
Jadi pada esok hari Sayyidina Umar datang jumpa Nabi, tengok Nabi SAW dengan Sayyidina Umar ni menangis. Sayyidina Umar berkata, wahai Rasulullah, katakan kepada aku, apa yang membuat Tuan dan sahabat Tuan menangis? Jika ada alasan untuk menangis, maka aku juga akan menangis. Tetapi jika tidak, aku tetap akan berusaha untuk menangis disebabkan tangisan kamu berdua. Jadi Umar ni dia tengok kenapa Nabi ni menangis. Dia kata, cuba bagi tahu, dia kata, jika ada sebab tertentu menangis, aku pun nak menangis juga ni, dia kata. Tapi kalau tak ada alasan pun, aku akan berusaha menangis. Sebab Nabi SAW dan Sayyidina Umar pun menangis. Nabi SAW dia kata, aku menangis kerana menerima tebusan daripada tawanan yang diusulkan oleh sahabatmu. Azab mereka telah ditunjukkan kepadaku lebih dekat daripada pohon ini. Kemudian Nabi SAW menunjukkan pohon berhampiran baginda. Baik, Allah Ta'ala rupanya telah menurunkan satu ayat yang bermaksud, tidaklah patut bagi seorang Nabi mempunyai tawaran sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Sehingga ayat yang berbunyi, maka makanlah daripada sebahagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik. Maka Allah Ta'ala menghalalkan ghanimah, harta rampasan perang bagi mereka. Baik, dalam cerita tawanan Badar ni, Nabi SAW dia memilih pandangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu jangan bunuh tawanan. Tetapi Sayyidina Umar kata bunuh. Dan pada keesokan harinya turunlah ayat wahyu daripada Allah Ta'ala yang menegur Nabi SAW. Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar ni sampai tahap menangis. Nak kata sebab wahyu datang itu maknanya cenderung kepada pandangan Sayyidina Umar Al-Khattab. Ini cerita ni besar. Sebab itulah Sayyidina Umar ni dia kata, pandanganku ni selari dengan pandangan Allah Ta'ala. Kedua, Sayyidina Umar Al-Khattab dia kata, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mati. Abdullah bin Ubay ni ketua orang munafik. Nabi SAW diminta untuk mensolatkannya. Kalau ikut dari segi riwayat, anak Abdullah bin Ubay ni datang jumpa Nabi SAW, dia minta Nabi SAW solatkan. Ketika Nabi SAW berdiri, Sayyidina Umar kata, aku pun bangkit menjumpa Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, apakah Tuan akan solatkan Ibnu Ubay, iaitu Abdullah bin Ubay, padahal dia telah berkata begini dan berkata begini? Sebab Abdullah bin Ubay ni kan dia ketua munafik. Banyak benda-benda yang dia telah mencaci Nabi SAW dan sebagainya. Kalau kita tengok antara kisah yang dahsyat tu, bagaimana dia telah menimbulkan fitnah kepada Siti Aisyah itu. Dia telah dituduh curang dengan Safwan bin Mu'attal. Kisah panjang tu, hadisul ifki tu. Dan benda tu terpalit kepada Siti Aisyah dan juga terpalit kepada diri Nabi SAW sebagai suami kepada Siti Aisyah. Isterinya tu, Siti Aisyah, dituduh melakukan benda yang tak bagus dengan Safwan bin Mu'attal. Siapa yang keluarkan benda ni? Abdullah bin Ubay. Jadi kita kena ingat tuan-tuan, zaman sekarang ni kalau kita ni suka bercerita satu benda yang tak baik itu, kita dakwa orang ni buat begini sedangkan orang tu tak buat, itu adalah antara sifat-sifat orang munafik. Kita tak kata dia munafik, tetapi pada zaman dulu ni, zaman Nabi SAW ni, orang munafik ni kerja dia begitu. Dia akan cakap kamu buat begini sedangkan orang tak buat. Dia sembang pula, orang ni kamu buat begini, kemudian dia cerita satu kawasan masyarakat di Madinah tu, orang ni buat begini, menabur fitnah. Jadi kalau zaman sekarang ni, kalau ada setengah-setengah orang kita ni memang dia suka kerja menabur fitnah, dia kena ingat bahawa kerja yang dia buat itu adalah antara kerja yang pernah dilakukan oleh orang-orang munafik. Sifat-sifat munafik itu terpalit kepada dia. Jadi kena ingat-ingat, kena berhati-hati. Dia kata, wahai Rasulullah, kenapa nak solatkan Abdullah bin Ubay? Jadi Sayyidina Umar ni dia pelik. Dia kata, aku menyebutkan kata-kata itu, tapi Nabi SAW pun tersenyum dan baginda kata, beri aku jalan wahai Umar. Jadi Nabi SAW berdiri nak pergi solatkan Abdullah bin Ubay. Ketika aku menggesa Nabi SAW, baginda bersabda, sesungguhnya aku telah diberi pilihan. Sekiranya aku mengetahui jika dengan menambahkan lebih daripada 70 kali solat,
maka dia akan diampuni, tentu aku akan menambahkannya. Jadi ijtihad Nabi SAW. Kemudian Sayyidina Umar kata, maka Nabi SAW pun mensolatkannya, kemudian beranjak pergi. Tidak lama berselang daripada itu, turunlah 2 ayat dalam surah At-Taubah. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan walam takum ala qabri innahum kafaru billah wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Janganlah kamu wahai Muhammad melaksanakan solat untuk orang yang mati di antara mereka, iaitu orang-orang munafik selama-lamanya. Dan pada akhir ayat tu, wa matu wa hum fasiqun, dan mereka tu mati dalam keadaan fasik. Fasik ni dah mengingkari Allah Ta'ala. Sayyidina Umar dia kata, setelah itu aku hairan terhadap keberanianku kepada Nabi SAW pada waktu itu, dan Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui. Jadi kalau ikut cerita tu, Nabi SAW apabila Abdullah bin Ubay ni mati, ketua orang munafik ni, Rasulullah SAW dengan ijtihad dia bahawa dia boleh untuk solatkan kepada Abdullah bin Ubay tu, sebab tak turun lagi satu perintah yang tetap khusus daripada Allah Ta'ala. Tapi benda ni Sayyidina Umar dia tengok, kenapa nak solat kepada Abdullah bin Ubay ni, orang yang menentang Islam, yang merosakkan Islam, yang melakukan fitnah pada Nabi SAW, melakukan fitnah pada Islam. Tapi sifat Nabi SAW ni, dia sifat Nabi yang mulia ni, sayang kepada umat dia. Walaupun Abdullah bin Ubay ni buat jahat, tapi bagi dia boleh nak lakukan solat. Itu kita lihat begitu. Jadi Sayyidina Umar ni dia tetap nak menghalang Nabi ni. Kemudian Nabi kata, berikan aku jalan. Lepas Nabi SAW solat kepada Allah bin Ubay tu, turunlah wahyu yang ayat dia tu sama sebagaimana pandangan Sayyidina Umar yang terdahulu, iaitu tidak boleh solat kepada orang munafik. Itu yang Sayyidina Umar pun dia kata, aku terkejut bagaimana aku boleh menghalang Nabi SAW daripada melakukan solat tersebut. Kalau kita tengok dalam Tarikh Khulafa oleh Imam Sayyuti ni, dia bukan hanya 4 sahaja pandangan Sayyidina Umar ini yang sama, yang sebut, kemudian Al-Quran pun pandangan tu turunnya sama. Ada banyak, ada lebih kurang disebut kat sini, saya tengok ada lebih kurang 20 Tarikh Khulafa. Banyak. Kita ni kalau sahabat lain pun tak ada pun satu pun. Maksudnya dia cakap tu keluar wahyu. Kemudian mungkin 1, mungkin 2 lah. Tapi Sayyidina Umar ni sampai 20. Itu nak kata ni. Sebab itulah kita boleh tengok Nabi SAW kata, jika ada Nabi selepas aku, nescaya orang tu adalah Umar. Di sini kita boleh nampak bagaimana kehebatan Sayyidina Umar ni dari segi ilmu dia. Sebab itulah satu cerita kalau kita tengok di sini, kisahnya Allah Ta'ala telah membuat syaitan takut kepadanya. Begitu melihat Umar, dia terus menjauh kerana takutnya. Dari segi syaitan pun Nabi SAW kata, ayyuha ibn al-Khattab wallazi nafsi biyadi, wahai ibn al-Khattab, iaitu Abdullah, iaitu Umar al-Khattab, wallazi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma laqika syaitanu salikan fajja qat illa salaka fajjan ghairu fajjik. Nabi SAW kata, tidaklah syaitan berselisih dengan kamu pada suatu jalan, melainkan dia akan melalui jalan yang selain jalan yang kamu lalui. Ini hadis dari Sahih Bukhari. Yang Nabi SAW ni, dia kata, wahai Umar al-Khattab, syaitan ni apabila nampak kamu satu jalan tu, dia akan cari jalan yang lain. Ni kata hebat betul ni. Kalau kita tengok, syaitan ni manusia tak nampak. Tak ada. Syaitan ni kan benda yang kita tak nampak. Tetapi apabila dia nampak Sayyidina Umar tu, dia akan cari jalan yang lain. Tu nak kata takutnya gerun syaitan ni kepada Sayyidina Umar. Kalau kita tengoklah macam kita dekat sekolah dulu kan. Kalau kat sekolah kan, kalau sekolah dulu kan, bila cikgu tak ada kan bising. Tiba-tiba lalulah mudir kan, pengetua. Bila lalu tu apa berlaku dengan kelas? Senyap. Mudir tu tak buat apa pun, dia lalu je.
Ataupun kalau guru disiplin, dia bawa rotan tu. Zaman dulu kan boleh rotan orang kan. Lalu begitu ya. Dia lalu ya. Padahal dia nak pergi tempat lain lah. Dia bukan masuk kelas kita. Senyap. Kan. Jadi begitu kat syaitan ni. Syaitan ni padahal Sayyidina Umar tak nampak pun dia. Tapi nak katakan bahawa aura Sayyidina Umar Al-Khattab tu begitu tinggi sampai syaitan bila tengok Umar lalu situ, dia akan cari jalan yang lain. Tu tingginya Sayyidina Umar. Baik. Kita tengok satu lagi. Pada suatu hari Sayyidina Umar ni dia pernah minta izin pada Nabi SAW nak berjumpa Nabi. Ketika itu Nabi SAW ada beberapa wanita Quraisy yang sedang bercakap dengan Nabi. Dan ada satu riwayat mengatakan yang wanita ni bertanya soalan pada Nabi dengan suara yang agak tinggi melampaui suara Nabi SAW. Ketika Sayyidina Umar Al-Khattab ni minta izin untuk masuk, wanita tu pun menutup muka mereka. Sehingga Nabi SAW ketawa. Sayyidina Umar pun berkata, semoga Allah membuat tuan sentiasa ketawa sepanjang umur tuan. Itu Nabi SAW. Tetapi dia heran, demi ayah dan ibuku, apa yang membuat tuan ketawa? Dia pun heran kenapa Rasulullah ketawa. Nabi kata, aku heran kepada wanita-wanita yang ada bersama aku tadi. Sebaik sahaja mereka mendengar suaramu, mereka terus berhijab, tutup muka. Umar berkata, wahai Rasulullah, seharusnya mereka lebih takut kepada tuan. Lalu Umar Al-Khattab berkata kepada para wanita Quraisy tersebut, wahai musuh-musuh diri mereka sendiri, apakah kamu lebih takut kepada aku dan tidak takut kepada Rasulullah? Wanita-wanita tu kata, ya, kami takut pada kamu kerana kamu lebih keras dan lebih kasar pada Nabi SAW. Ini satu cerita juga nak tunjuknya haibah ataupun aura Sayyidina Umar Al-Khattab ni. Apabila Sayyidina Umar Al-Khattab nak minta izin jumpa Nabi SAW, ketika tu ada wanita Quraisy dengan Nabi SAW, dia sedang bertanya soalan dan mereka tak pasang hijab. Apabila Sayyidina Umar nak masuk, mereka tutup. Anda beritahu tu apa dia? Sedikit awak yang pasal sekarang kan dah bayar online.